Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini dan insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang sistem keuangan Islam, iaitu konsep asas muamalah dalam Islam. Pertama, kita kena tahu setelah kita mempelajari bab ini, kita akan dapat menyatakan pengertian muamalah secara umum. Dan yang kedua, dapat memberikan pengertian muamalah dalam sistem keuangan Islam. Yang ketiga, menyatakan dalil wajib bermuamalah secara Islam. Yang keempat, menghuraikan ciri-ciri muamalah Islam. Yang kelima, menjelaskan etika muamalah dalam Islam. Yang keenam, menjelaskan prinsip muamalah Islam. Yang ketujuh, menjelaskan matlamat muamalah Islam. Yang kelapan, menghuraikan syarat-syarat sah bermuamalah dalam Islam. Dan yang kesembilan, menjelaskan amalan-amalan muamalah yang tidak sah menurut Islam. Jadi, untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan muamalah, tengok apa dia yang dimaksudkan dengan muamalah secara umum. Okay, muamalah ialah hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan yang merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Maksudnya, muamalah ni ialah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada dalam bidang kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Ini secara umum. Pengertian muamalah secara umum. Okay, seterusnya, pengertian muamalah dalam sistem keuangan Islam, iaitu tata cara ataupun undang-undang ataupun peraturan yang dalam urusan harian sesama manusia. Peraturan dalam urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing. Dalam memenuhi keperluan masing-masing itu ada peraturan dia, ada undang-undang dia, dan undang-undang itu ataupun peraturan tersebut melibatkan transaksi keuangan. Melibatkan transaksi keuangan yang berlandaskan syariah Islam. Itulah yang dimaksudkan dengan muamalah Islam, iaitu tata cara ataupun undang-undang ataupun peraturan yang melibatkan sama manusia yang berasaskan kepada transaksi keuangan yang berlandaskan syariah Islam. Okay, kita lihat pula apakah dalil ataupun bukti bahawa kita wajib bermuamalah secara Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Kita dengar macam mana bunyi ayat Quran tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okay, itu tadi surah An-Nisa ayat yang ke-29. Allah telah berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan orang-orang beriman, iaitu janganlah kamu makan ataupun menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan cara yang salah, seperti menipu, berjudi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Ini firman Allah dalam surah An-Nisa.
Nisah tentang kewajipan kita bermuamalah secara Islam. Seterusnya kita tengok ciri-ciri muamalah Islam, etika muamalah Islam dan prinsip muamalah Islam. Yang pertama, etika muamalah Islam. Ada 4 sini. Iaitu yang pertama, etika yang pertama, bersikap jujur dan amanah. Jujur dan amanah semasa melakukan transaksi keuangan tersebut. Yang kedua, tekun dan tabah dalam melaksanakan segala urusan. Yang ketiga, rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Yang keempat, bekerja dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini etika muamalah Islam. Etika ini peraturan yang tidak tertulis yang semestinya setiap umat Islam melaksanakan etika ini semasa mereka bermuamalah. Seterusnya ciri-ciri muamalah Islam. Macam mana kita nak kenal muamalah itu adalah muamalah Islam? Yang pertama kita tengok bahawa muamalah tersebut adalah bersumberkan Al-Quran dan hadis. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dia adalah adil dan mendatangkan manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Sama ada pembeli ataupun penjual. Yang ketiga, saling reda meredai antara kedua-dua belah pihak. Okay. Dan yang keempat, transaksi tersebut mestilah bersih daripada sebarang penipuan dan penindasan. Ini ciri-ciri muamalah Islam. Seterusnya, prinsip muamalah Islam. Prinsip muamalah Islam pun juga ada 4. Yang pertama, muamalah tersebut mestilah berlaku dalam keadaan kerelaan. Kerelaan antara penjual dan pembeli dalam berurus niaga. Yang kedua, urus niaga yang memberikan kebaikan kepada struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Ini prinsip yang kedua, urus niaga yang dilakukan mestilah memberi kebaikan kepada semua makhluk, semua manusia. Dan yang ketiga, muamalah tersebut mestilah bersih daripada elemen yang diharamkan. Seperti bersih daripada riba, bersih daripada gharar dan bersih daripada judi. Yang keempat, muamalah tersebut mestilah menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta hanyalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya matlamat muamalah Islam. Apa matlamat muamalah Islam? Mengapa kita bermuamalah secara Islam? Ini matlamat, tujuannya. Yang pertama, untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan sejahtera. Dan yang kedua, untuk memastikan segala kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Dan yang keempat, untuk memastikan bahawa manusia dapat menikmati segala kurniaan Allah dengan cara yang betul dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, untuk menggalakkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh. Yang keenam, untuk memperkemas dan melicinkan segala urusan kehidupan manusia seharian. Yang ketujuh, untuk mengeratkan hubungan persaudaraan antara individu dan masyarakat. Dan yang ke-8, untuk menghindarkan diri daripada kezaliman dan penindasan. Ini antara matlamat muamalah secara Islam. Supaya manusia dapat hidup dengan harmoni. Hidup dan harmoni dalam sebuah masyarakat. Seterusnya syarat-syarat sah bermuamalah menurut Islam. Syarat sah bermuamalah menurut Islam. Pertama, muamalah tersebut mestilah berlaku dengan persetujuan antara kedua belah pihak yang menjalankan transaksi ijab dan qabul. Penawar dan penerima semua setuju. Orang yang nak menjual itu setuju untuk menjual dan pembeli juga setuju untuk membeli. Baru berlakunya muamalah. Yang kedua, pihak yang menjalankan urusan transaksi mestilah waras dan sempurna akalnya. Orang yang melakukan transaksi tersebut mestilah orang yang gila. Tidak gila, bukan kanak-kanak ataupun bukan orang yang terengkat akal. Yang ketiga, transaksi yang dijalankan mestilah bersih daripada unsur-unsur penipuan. Dan yang keempat, barang yang hendak dijual mestilah pemilik sah penjual. Bukan milik orang lain. Jual barang orang lain tak jadi. Ini syarat secara am
Sesungguhnya syarat sah jual beli ini khusus kepada jual beli sahaja. Pertama, wujud persetujuan antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli mestilah seorang yang mukallaf dan berakal. Orang yang telah baligh dan telah berakal. Bukan orang gila ataupun bukan orang yang kurang waras. Yang ketiga, penjual dan pembeli mestilah seorang Islam. Yang keempat, barang yang hendak dijual mestilah milik sah penjual. Mestilah milik sah penjual. Seterusnya, barangan yang hendak dijual mestilah suci dan halal. Suci dan halal. Dan yang keenam, barangan yang hendak dijual wujud semasa berlakunya kontrak jual dan beli. Okey, ini syarat-syarat sah jual beli secara khusus. Okey, seterusnya kita tengok amalan-amalan yang tidak sah. Amalan-amalan yang dilarang oleh Islam. Okey, yang pertama, perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penipuan seperti manipulasi. Okay, manipulasi, penipuan, tipu. Menggunakan kemahiran untuk mendapatkan keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Okay, yang kedua, perniagaan yang mengandungi unsur-unsur penindasan seperti riba dan monopoli. Dan yang ketiga, perniagaan yang mengandungi unsur-unsur perjudian seperti nombor ekor. Dan yang keempat, perniagaan yang mengandungi unsur-unsur barangan yang tidak suci dan najis seperti berniaga bangkai, dadah dan arak, ni contoh dia. Dan yang kelima, urusan perniagaan yang belum pasti barangan jualan seperti menjual ikan di lautan, burung di angkasa, anak lembu yang masih dalam kandungan ibunya dan buah-buahan yang belum nampak putiknya. Ini antara perlakuan muamalah yang tidak sah menurut Islam sebab dia berlaku penipuan dan penindasan ke atas pembeli. Okey, seterusnya kita tengok ada satu klip video tentang judi. Klip video judi ni kita tengok. Man, Nih bos, berapa man? aku pasang 7631. Ini semua man. Semuanya lah, aku pingin menang banyak. Bagus sekali nomornya nih man. Pasti bagus lah, ini nomor dapat mimpi. Kau lihat angka 7. Aku mimpi naik gajah, banyak gajah. Aku tulis 7. Kau lihat angka 6, gajah itu ngamuk. Dan aku jatuh dari gajah, maka aku tulis angka 3. Tapi aku bangun lagi, makanya aku tulis angka 1. 7631. Tapi kau jangan bagi tahu yang lain. Santai aja man. Rahasia. Oke. Aku main dulu. Oke man. Okay, tadi kita telah melihat video klip tentang judi. Dan kita lihat judi tu, dia akan membuat seorang itu panjang angan-angannya. Sentiasa berangan-angan untuk mendapat kejayaan, mendapat harta dengan cara yang cepat. Okey, seterusnya. Okey, kita dah habis amalan-amalan yang tidak sah menurut Islam. Okay, jadi sebagai kesimpulannya, sebagai rumusannya, muamalah adalah peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawal perhubungan sesama manusia dalam transaksi keuangan mereka. Yang kedua, sistem muamalah yang dijalankan mestilah menepati dengan kehendak dan peraturan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, semangat tolong-menolong akan dapat dilaksanakan dengan lebih meluas melalui sistem muamalah Islam ini sebagai rumusan. Okay, jadi, harapan saya pelajar-pelajar telah dapat menyatakan apa dia muamalah Islam. Okay. Kemudian, ciri muamalah, etika muamalah dan sebagainya. Dan untuk menentukan, menilai adakah kita faham ke tak faham, kita tengok penilaian. Kita tengok latihan. Okay, pelajar boleh buka ni, link ni. Saya akan berikan link ni di bawah. Di ruang komen, boleh tengok link ni. Dan cuba jawab soalan yang terdapat dalam link tersebut. Adil dan urusan niaga memberi kebaikan pada struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Apa dia tu? Ciri-ciri ke prinsip?
Okay, misalnya kata ciri-ciri. Salah. Prinsip mempereratkan hubungan persaudaraan dan hubungan silaturahim serta sifat tolong-menolong sama manusia melalui proses transaksi yang dijalankan. Matlamat. Okey. Dan seterusnya. Okey, ini bersumberkan Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri. Okay, begitulah seterusnya sampai tamat. Dan kita juga ada soalan latihan. Okay, juga saya akan sertakan di bawah, pada link di bawah untuk pelajar jawab soalan. Jawab soalan yang akan saya berikan sekejap lagi. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Harapan saya semua pelajar dapat memahami apa yang telah kita bincangkan pada kali ini. Kita sudahi pertemuan kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.